value of specific heat capacity. Okay, so kalau kamu tengok ada liquid gas, ada substance masing-masing, ada water, olive oil, cooking oil, paraffin. Okay, untuk gas pun ada methane, ada neon, air. Okay, so untuk liquid dahulu. Kalau kamu tengok di antara kesemua liquid yang ada dekat bahagian sini, specific heat capacity mana yang paling tinggi respon untuk liquid? Liquid sahaja. Specific heat capacity mana yang paling tinggi antara semua liquid yang ada di dalam table ini respon? Water. Okay, water. Okay, water Okay, so kalau water specific heat capacity dia paling tinggi, bermaksud untuk dia berkaitan dengan range of temperature dia cepat sejuk, cepat panas ke ataupun lambat sejuk, lambat panas untuk water? Lambat sejuk, lambat panas. Lambat sejuk, lambat panas. Yang cepat sejuk, cepat panas untuk liquid. Paling cepat sejuk, cepat panas. Kena saja heat. Yang mana tu? Cooking oil. Cooking oil. Sebab specific heat capacity dia rendah. Okay, terus. So kamu tahu lah. Okay. Untuk gas pun sama juga, untuk metal pun sama juga, untuk non-metal pun juga. Kamu tak perlu hafal pun, ini hanyalah info kepada kamu sahaja. Bagi setiap substance tersebut, dia ada specific heat capacity yang tersendiri. Okay. So, kamu hanya tahu bahawa specific heat capacity ni kalau dia tinggi, bermaksud dia lambat panas, lambat sejuk. Kalau dia rendah, dia cepat panas, cepat sejuk. Okay. Sebab itulah kalau contohnya peralatan memasak kamu dia panas, so supposedly kalau kamu nak angkat periuk tersebut, kamu akan buat apa? Dia panas ni. Bila kamu dah ni, kamu nak angkat, kamu akan gunakan apa? Kain. Kain ke, ataupun kamu pakai yang sarung tangan tu kan. Okay, kalau sarung tangan ataupun kain tersebut, dia punya specific heat capacity dia macam mana? Respon? Tinggi. So kita pegang, dia lambat sikit lah untuk panas. Dia akan panas, cuma dia lambat sikit. Okay. So specific heat capacity dia tinggi. Okay. So dah settle. Baik, seterusnya kita ada eksperimen kat bahagian sini. Eksperimen 4.1 to determine the specific heat capacity of water. Cumanya kamu tak dapat buat eksperimen ni disebabkan oleh MCO ini. So Mara dia ada inisiatif dia tersendiri di mana dia keluarkan video yang direkod oleh maktab-maktab yang tertentu untuk memastikan bahawa even dengan MCO, kamu PGPR sekarang ni, kamu still lagi boleh tahu bagaimana function untuk eksperimen ini. So cikgu akan tunjukkan video berkaitan dengan eksperimen specific heat capacity. Sekejap sabar kejap. Okay. Suara dia dengar tak? Respon? Dengar cikgu. Dengar. Okay. So untuk eksperimen ni kita nak tahu nilai untuk specific heat capacity untuk sesuatu benda tersebut contohnya kalau manipulated ni dia gunakan water, dia gunakan aluminium. So nak tahu specific heat capacity untuk water tersebut dan juga specific heat capacity untuk aluminium. Okay. Baik. Sekejap. Sebelum itu, okay, variable dia manipulated, dua benda yang berbeza lah. Alamak, apa pula ni? Apa dia keluar pula ni? Kejap. Ada masalah sikit.
Sabar. Okay, kita gunakan power supply. Emission heater, okay, 50 watt. So emission heater ni adalah function untuk kita panaskan bahagian dalam air tersebut. Okay. So emission heater ni bahagian rope ni yang kita akan panaskan, yang dua terminal positif dengan negatif ni kita akan sambungkan kepada power supply tersebut. Okay, bila sambungkan, elektrik mengalir, so emission heater ni dia akan jadi panas lah. Dekat bahagian ni akan jadi panas, so dia akan memanaskan air. Heater, hot wash, thermometer, top stand, electronic balance untuk kita timbang, aluminium block, towel, gunakan minyak. Okay, so kita set up untuk semuanya. Okay, ada top stand, ada beaker, ada power supply, electronic balance, stopwatch, thermometer, emission heater dan juga towel . Okay, kat ada beaker. Lepas tu empty beaker tersebut kita akan timbang dahulu. Beaker yang kosong kita akan timbang dahulu. Okay. Lepas itu isikan air. Beaker yang kosong tadi kita dah timbang. So kita isikan air ke dalam beaker. Okey. Lepas tu timbang pula untuk beaker yang ada air. Sekarang ni cikgu nak tanya, formula untuk specific heat capacity tu. Apa formula untuk specific heat capacity? Respon? Sebelum cikgu tunjukkan lagi video. Q over mass temperature. Temperature. Okay. Q over mass darab dengan temperature. Okay. So apa function kita timbang tadi beaker. Lepas kita masukkan air, kita timbang beaker dan juga ada air ni. Apa function sebabkan oleh kita timbang balik yang ada air? Respon? Kita nak ambil apa sebenarnya? Mass untuk air. Bagus. Maksudnya bila kita timbang sebelum dan juga selepas, macam mana kita nak tahu mass untuk water? Tolak, ya betul. Selepas yang ini, sekarang ini yang kamu tengok sekarang ni gambar ni, tolak dengan sebelum yang ada beaker kosong tersebut. So kamu akan dapat mass of water tersebut lah. So boleh masuk dalam formula untuk berkaitan dengan mass tu untuk specific heat capacity. Okay, teruskan. Okay, record the initial temperature of water. Okay, kita guna power supply. Kejap lagi cikgu akan tunjuk ada satu lagi formula di mana dia boleh relatekan dengan formula untuk specific heat capacity, di mana cara kamu nak dapatkan nilai untuk Q tersebut, heat energy. Okay, kejap. Kamu tengok dulu stopwatch. Masa. Ya. Final temperature of water. So dia letak dekat bahagian sini. Sekejap lagi cikgu tunjukkan ini. Okey, ini calculate the specific using formula ni. So formula tadi yang cikgu tanya pada kamu, specific heat capacity, apa formula dia? C is equal to Q over mass darab dengan temperature. Okey. So mass dengan temperature ni sama lah. Mass delta final tolak dengan delta initial. Okey. So yang ini sama, tak ada beza. Okey. Tak ada beza yang bawah ni. Yang atas ni Q. Q ni tiba ada P, ada T. Apa benda pula ni? PT ni. Okey, kejap lagi cikgu akan terangkan. Okey, seterusnya ada oil. Kita nak check untuk aluminium. Ini sama juga.
kirakan masa, openkan power supply tersebut. Okay, final temperature untuk aluminium. Cumanya untuk bahagian ini, kalau kamu tengok, kita gunakan bahagian kita masukkan termometer dengan kita masukkan immersion heater ni. Ini adalah aluminium Ni adalah aluminium. Kita masukkan bahagian dalam. Kita gunakan medium minyak sebagai medium untuk kita tahu temperature bagi temperature bagi aluminium tersebut. Sebab tu kita gunakan minyak. Okey. Kita masukkan minyak, temperature tersebut akan jadi naik. So kita akan tahu bahawa temperature tersebut adalah temperature untuk aluminium. Disebabkan apa? Minyak heat capacity dia rendah ataupun tinggi? No respon? Rendah. 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 Okey. So dia akan cepat Rendah. naik kan. Dia akan cepat panas. So dia akan ikut temperature bagi aluminium tersebut. So kita gunakan minyak sebagai medium untuk membantu kita mengetahui temperature untuk aluminium yang sebenar. Disebabkan oleh aluminium ni dalam keadaan yang solid. So kita perlukan liquid untuk sebagai medium supaya kita boleh tahu temperature bagi aluminium tersebut. Okey. Bila kita panaskan aluminium tersebut, dia akan transferkan heat kepada bahagian minyak. Minyak tersebut akan transfer ke bahagian termometer. So termometer akan jadi meningkat dia punya temperature. Kita tak ada bahagian sini. Okay, sama juga formula yang sama. Okey, berterima kasihlah dengan MRSM Kuching sebab diorang dah bantu kamu lah untuk buat video berkaitan dengan eksperimen mengetahui nilai untuk specific heat capacity untuk water dan juga aluminium. Okey, baik. So, kejap. Okey. So, macam cikgu beritahu tadi ada satu formula. Kejap. Cikgu beritahu tadi kamu ada satu formula. Okey, tolong beritahu cikgu formula untuk specific heat capacity yang biasa. C is equal to apa tadi? Hello? C equal Q Q over Over mass temperature. Temperature, delta temperature. Okey, ini adalah formula untuk specific heat capacity yang biasa. So kita nak kira tadi specific heat capacity untuk water, kita timbangkan beaker tersebut, timbangkan beaker yang ada water, tolakkan di antara kedua-duanya, kita akan dapat mass untuk water. Okey. So bila kita panaskan dekat bahagian dalam immersion heater ni, panaskan, so temperature tersebut kita akan ambil initial dengan final. So kita akan dapat temperature. Cuma masalahnya untuk eksperimen ini adalah kalau kamu gunakan formula specific heat capacity Q joule dalam joule Q, mana ada mesin yang kita boleh kira untuk Q sebenarnya. Okey, dalam eksperimen kamu tak ada mesin yang boleh kita kirakan untuk bila kita masukkan mesin tersebut dia dah dapat kiraan untuk heat energy, tak ada. So heat energy tersebut kita perlukan formula yang lain di mana kita gunakan apparatusnya adalah power supply. Okey, dan juga power supply, satu lagi stopwatch. Okey, tak ada pula gambar stopwatch kat sini. Okey, satu lagi kita gunakan stopwatch. Okey, stopwatch So kalau stopwatch dan juga supply, power supply, stopwatch kita nak kirakan apa respon kalau stopwatch? Bayangkanlah ni stopwatch, time. Okay, time. Okey, power supply. Untuk power supply kita akan kirakan bagi power. So dekat bahagian power supply ni dia memang dah ada nilai untuk power. Kamu pernah belajar kan power unitnya adalah apa? No respon? Tahu tak? Power unitnya adalah apa? Kalau tak tahu cakap tak tahu. Ingat. Tak ingat? Watt. Power. Bagus. Watt. Ya, betul. Power unitnya adalah watt. Okay, power unit adalah watt. So untuk power supply kita akan ambil nilai untuk power
Sebab power supply memang dah ada nilai untuk power kan. Okay. Lepas tu kita ambil time taken, masa. Okay, time taken. Untuk kita carikan Q ni. So, Q dalam fizik untuk formula bagi cari Q adalah Q is equal to PT. P ni stand for apa? Untuk ini P adalah apa? Isman? Hello. Power. Power. P adalah power. T adalah apa? Time taken. Time taken, ya betul. So PT Taken. ni akan masuk ke bahagian dalam ni. So formula dia akan jadi C is equal to PT over M delta theta. So ini formula terbitan daripada eksperimen yang ini untuk kita cari specific heat capacity. Kamu jangan confuse PT ni PT ni dia sama saja dengan Q sebenarnya. Sebab formula untuk cari Q adalah PT. Okay. So bila P darab dengan T, last kali unit dia akan jadi apa? Respon? P darab dengan T, last kali unit dia akan jadi apa? Hello, unit dia akan jadi apa? PT ni unitnya akan jadi apa? Ya Allah, susahnya nak respon. Tak tahu cikgu. Tak WL. tahu. Okay, WL, satu unit dia akan jadi W, satu lagi T, unitnya apa? S. Time. S, okay. WS, okay. Sama ada dia boleh jadi yang ni. Ataupun satu lagi, PT ni adalah Q. So dia akan jadi unitnya adalah apa? Respon? Joule. Joule. Okay, boleh. So, jangan pelik-pelik kalau dalam soalan nanti dia akan bagi power, dia akan bagi time taken. Sebab power dan time taken ni untuk membantu kamu mencari Q. Okay. Sebab dalam formula specific heat capacity ada berkaitan dengan Q. Yang lain-lain ni biasalah. Mass dengan delta temperature ni adalah benda yang kamu dah tahu dah. Okay, dalam eksperimen ni memang ada temperature, ada mass. Okay, boleh? Faham ke tak faham? Respon? Okay tak? Faham. Okay, so even kamu tak buat eksperimen ni, so paling kurang pun kamu dapat tahu lah dengan lebih lanjut nak cari untuk specific heat capacity bagi water dan juga aluminium ni. Dia menggunakan power, dia menggunakan time, dia menggunakan mass dan dia menggunakan temperature. Okay, untuk mencari specific heat capacity. Baik, so kita teruskan lagi. Okay, habis kan? Sebab itulah formula dia macam ni. C is equal to PT over M temperature akhir tolak dengan temperature awal. Okay, sama juga macam atas ni. PT over M delta 2 minus delta 1. Okay, delta 2 minus delta 1. Okay, application of a specific heat capacity. So, aplikasi bagi specific heat capacity dalam kehidupan seharian. Selection building material of traditional house in the various climate zone. So, kalau untuk buat rumah, contoh orang dulu dia buat rumah daripada kayu. Kayu ni dia mempunyai high specific heat capacity. Bermaksud kalau high specific heat capacity, dia cepat panas ke dia lambat panas? Respon? Cepat panas. Lambat panas. Lambat panas. Okay. Dia cepat sejuk ke lambat sejuk? Respon? Lambat sejuk. Lambat sejuk. Dia lambat panas, dia lambat sejuk. So sebab itulah diperbuat rumah ini daripada kayu. So bila warm climate, kita duduk kat Malaysia ni panas. So wood tersebut dia akan menyerap haba tersebut. Dalam masa yang sama dia lambat untuk panas bagi wood tersebut. So orang dekat bahagian dalam rumah tersebut dia taklah rasa terlalu panas. Okay. Bila bahagian cool climate, kalau kamu tengok cerita-cerita orang putih, dekat bahagian yang ada salji, rumah yang dia buat daripada wood juga disebabkan oleh dia lambat untuk sejuk. Maksud bila weather dekat bahagian luar tu sejuk, bahagian dalam rumah tersebut dia tak adalah panas, tapi dia tidaklah terlalu sejuk nak dibandingkan dengan bahagian luar tu. Maksudnya dia dalam keadaan yang terkawal suhu. Okay. Baik, cooking utensil. Okay, cooking utensil kalau kamu tengok sini metal wok dan juga claypot.
dia boleh buat daripada low specific heat capacity. So kalau low specific capacity dia cepat panas ke cepat sejuk? Respon? Cepat panas. Cepat panas. Okay. Panas. Cooking utensil ni kita nak pastikan makanan tu cepat untuk masak. So temperature dia kena cepat naik. So sebabkan itu cooking utensil dia mestilah cepat panas. Okay. Bila dia dah cepat panas, kamu tutup api, okay. Kamu biarkan dia lambat untuk sejuk ke dia cepat untuk sejuk? Respon? Cepat sejuk. Cepat Cepat. sejuk. So sebab itulah dia low specific heat capacity. Okay. Bila low specific heat capacity dia lambat, dia cepat untuk panas, dia cepat untuk sejuk. Okay, seterusnya car radiator system. So, bila car radiator system ni macam cikgu bagi tahu pada kamu sebelum ini, kita start engine tersebut panas. So dia perlukan kepada coolant. Selalunya kalau coolant sebelum ni kita gunakan kita gunakan air kadang-kadang ataupun kita gunakan liquid yang ada untuk coolant tersebut. So coolant tersebut dia heat specific heat capacity dia tinggi ataupun rendah? Respon? Heat capacity rendah ke tinggi untuk coolant tersebut? Respon? Untuk car radiator ni? Tinggi. Tinggi. Ya. So disebabkan itu dia lambat untuk panas. Memastikan bahawa enjin kamu tidaklah terlalu panas sangat. Okay. Baik, seterusnya outer layer of the space capsule. Space capsule on its journey back to the earth encounter air resistance when entering the atmosphere. So kalau space capsule tersebut bila dia nak balik ke bahagian dalam bumi, dia kena mengatasi rintangan untuk udara. Okey. Ada rintangan untuk udara bila dia masuk ke dalam atmosfer untuk bahagian bumi. So friction ini akan menyebabkan temperature akan makin meningkat. Okey, temperature akan makin meningkat. So sebab tu kamu nampak macam ada comet contohnya lah. Bila masuk ruangan atmosferik bumi, so ada air friction. Dia sama juga macam pergerakan tayar sebenarnya. Bila pergerakan tayar, dia ada friction dengan bahagian jalan, so dia akan menyebabkan heat akan terhasil. Sebab friction terhasil. Okay. So dia akan menyebabkan space capsule to burn. Sebabkan oleh temperature yang terlalu tinggi, boleh jadi space capsule tersebut akan jadi temperature dia akan naik dengan mendadak. So therefore, the outer layer of space capsule is made of substance with high specific heat capacity. Okay. So high specific heat capacity ni untuk membantu dia untuk dia lambat panas sedikit. So bila dia masuk ke bahagian ruang udara atmosferik untuk bahagian earth, air resistance yang tinggi, friction yang tinggi, temperature yang tinggi, dia boleh overcome, dia boleh encounter air resistance tersebut. Disebabkan oleh layer untuk space capsule tersebut diperbuat daripada high specific heat capacity. Okay. Dan juga melting point lah, supaya dia tak melebur sebab terlalu panas. Okay, baik. Seterusnya, production of the latest material untuk construction. The diamond building energy commission is built with a insulating concrete roof. That is a roof fitted with insulator using styrofoam boards. Okay, dia menggunakan styrofoam yang mempunyai high specific heat capacity. Okay, so sekiranya kalau panas, bahagian styrofoam ni dia boleh absorb heat tersebut dengan banyak, menyebabkan bangunan tersebut dia tidaklah terlalu panas. So teknologi untuk construction bagi bangunan sekarang ni dia menggunakan styrofoam yang menyebabkan bangunan tersebut tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk mengikut weather daripada luar. Okay, sebabkan apa? Styrofoam tersebut mempunyai high specific heat capacity. Okay. Okay, sama juga cooking utensil. Bahagian body pot ini low specific heat capacity. Kalau handle of pot, respon high specific heat capacity ke low? Untuk handle High. Untuk panas high. Okey, inilah kita pergi kepada land breeze dengan sea breeze. Cikgu dah bagi tahu pada kamu tadi, sea breeze. Breeze merujuk kepada apa? Respon?
Sejuk. Sejuk, ya betul. Angin, Bayu. bayu. Bayu tu adalah angin yang sejuk. So, breeze ni adalah sejuk, angin sejuk. Tolong ingat yang tu supaya kamu boleh bezakan bila siang ni sea breeze, bila malam land breeze. Sebab siang angin yang sejuk tu adalah datang daripada laut, sea breeze. Bila malam angin yang sejuk tu datang daripada land breeze. So apa yang kita maksudkan untuk specific heat capacity adalah di antara land dan juga di antara sea, laut dan juga darat. Okey, laut dan juga darat tadi kita dah bincang dah. Laut dengan darat, mana specific heat capacity yang lebih tinggi? Respon? Laut dan juga darat. Mana satu? Laut. Laut mempunyai specific heat capacity yang tinggi. Okey, kamu tengok dalam gambar ni laut specific heat capacity tinggi, darat specific heat capacity rendah. So bila ada matahari panas, siapa yang cepat panas di antara kedua-dua ni, sea dengan land? Respon? Cepat panas. Land cepat panas. Sea dia lambat untuk panas. Kita faham? So barulah terhasilnya sea breeze. Sebab sea ni lambat untuk panas, so dia sejuk sikit lah daripada land. So sebab itulah ada sea breeze, bayu laut. Bila malam, bila malam matahari tak ada, so weather supposedly sejuk ke panas untuk weather. Cuaca sejuk ke panas? Sejuk. Bila malam tak ada matahari, so supposedly ikut logik ni sejuk lah. Bila sejuk kena pada sea dan juga land. So bila sejuk dekat bahagian malam, bermaksud mana di antara kedua-dua ini yang cepat sejuk? Respon? Land. Sebab land ini low specific heat capacity. So land dia cepat untuk sejuk. Sea ni dia lambat untuk sejuk disebabkan oleh apa? Bila siang tadi dah panas, dia menyerap haba daripada cahaya matahari tersebut, so dia lambat panas. Bila dia dah panas, dia lambat untuk sejuk. So bila malam, dia lambat untuk sejuk. Dia lambat panas, dia lambat untuk sejuk. So yang sejuk waktu malam land. Bila land, maksudnya dia mengeluarkan bayu daripada land tersebut. Land breeze. Sebab itulah malam dia sebut sebagai land breeze. Faham ke tak sea breeze dengan land breeze ni? Respon? Faham cikgu? Okay. Boleh Okay. Baik. Okay. Kalau faham, kita pergi kepada exercise. Okay. Cikgu masuk yang ni dulu. Solving problem involving specific heat capacity. Kita buat sama-sama 0.5 kg metal block is heated by a 50 W. Cikgu keluarkan information, kamu bagi tahu dia adalah berkaitan dengan apa metal block 0.5 kg. Ni adalah apa? Respon? Mass. Okey, kita tulis M kat sini, mass. Seterusnya 50 W, 50 watt. Ini adalah apa? 50 watt. Respon? Power. For 90 second. 90 second ni adalah apa? Respon? Time. Seterusnya, rise from 20 degree Celsius to 45 degree Celsius. So, temperature, delta temperature dia. Sebenarnya berapa delta temperature dia? Dia meningkat daripada 20 sampai ke 45. So, berapa? Respon? 25. 25. Yeah, betul. Good. 25 degree Celsius. Good. Calculate the specific heat capacity of the metal. Okay, formula. Nak guna formula apa ni? C is equal to? This one? PT over Mass. delta Temperature. temperature. Okay. P ada, T ada, mass ada. Tekan calculator. Tolong cikgu. Tekan calculator seorang. Tak adalah seorang. Semua tekan calculator. Siapa yang dah dapat jawapan, tolong bagi tahu cikgu apa jawapannya. Beserta unit yang tepat. Okey. Dan sekali jawapannya adalah apa? Tekan calculator.
50 darab dengan 90 bahagi dengan 0.5 darab dengan 25. Tolong tekan kalkulator untuk beritahu jawapannya berapa. Hello. 360 joule Okey, 360 joule. Okey. kg kg negatif 1 negatif 1. Celsius Good. negatif Degree Celsius negatif berapa? 1. 1 juga. Okey. So 360 kita tengok jawapan betul ataupun tidak. 360. Okey, good. Betul. 360. 360 joule kg negatif 1 degree Celsius negatif 1. Okey. So, fahamlah. Yang susah kan? Okey. Ini adalah berkaitan dengan specific heat capacity. Okey. So, kamu dah tahu dah formula. Baik. Untuk example 2 ni. Example 2 ni dia agak pening sikit. Okey. Sebab dia ada kaitan dengan thermal equilibrium. Cikgu takut kalau cikgu ajar ni dia drag masa lagi. So, cikgu simpan ini untuk kelas yang seterusnya esok. Okey. Termasuk yang untuk yang berkaitan dengan calculation ini dan juga untuk specific latent heat kita akan masuk esok. Okey. So, untuk hari ini kita stop sampai example 1 ini sahaja dahulu. Okey. Lepas daripada kamu keluar ni, sekejap lagi cikgu akan bagi link untuk quiz. Jawab quiz dulu dalam 10 soalan saja dan 10 soalan tu soalan yang senang sangat, basic soalan yang apa yang kita dah belajar untuk hari ini. Okey. Jawab 10 soalan tersebut, objektif saja. Dia ada calculation, dia ada definition. Selepas itu kamu dah boleh pergi rehat dah. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak buka dulu. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke ataupun tak faham ke? Ada tak? Okey. Faham ataupun tidak? Tolong respon. Faham, Faham. cikgu. Faham kan? Okey je. Faham So, cikgu. keluar je nanti. Cikgu bagi link untuk apa dia ni quiz untuk tajuk specific capacity. Jawab 10 soalan, lepas tu dah boleh rehat. Esok kita akan sambung lagi sikit untuk specific capacity dan kita akan masuk untuk latent heat, specific latent heat. Okey. Baik. Kelas kita untuk okay. Ya, ada yang tanya ke? Ya, ada. Tak. Dengar macam ada nak tanya je tadi. Okey. Baik, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi esok. Okey. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, Terima sama-sama. kasih, cikgu. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih cikgu. Salam. Jaga diri cikgu. Assalamualaikum cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Cikgu, jumpa dalam kelas seterusnya cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama.